Okay, Assalamualaikum and good afternoon. We have come back from the lunch break. Sorry, I'm late again. So sorry. Okay. So today we are going to play with several exercise. Okay, several exercise from the level 1 until level 4. We have 4 questions. So maybe I plan today only to focus on this exercise so that we can get more clear what you call it? Clear apa tu? More clear about the contents that we have learned last Monday. Okay, last Monday. Sekejap if you try this question, what is the answer? A. What is the answer for A? Yo. Semua senyap. Dengar suara saya ke? Dengar saya. Dengar. Alhamdulillah. Ingat tak dengar. Dapat? Ni nombor A tu dapat tak? Ada yang dapat tak? A. Okay, let me read the question. I am located, or we are located at 14 degree knots. Okay, 14 degree knots. Okay, panas pula. So what angle do I take the solar module so that it is pointing directly at the sun at solar noon? Pointing directly at the sun at solar noon when it is over the equator. Okay, first kali nak cari apa? Mula sekali. We know already the latitude. We know already the latitude. Like I told you before, we need to know the sun position. Okay, the sun position or the seasons or the tropics, something like that. It is divided into 3 A, B, C. A ni over the equator. B ni on June 21st. June 21st ni which season? Winter. Sudah winter ada sama tu. Mana winter ke sama ni? June 21st? Sama. Betul lah kan. Summer solstice. Summer solstice kan? Okay. The latitude what? 23.45 degree what? Degree what? 23.45 degree? Degree apa? Not. Degree knots. Kena confident lah. Ni December 22nd ke 21st ke 23rd ikut lah lebih kurang macam tu kan. So ni memang opposite winter solstice which is 23.45 south. Okay, first, what about this? The upper one. Okay, the upper one because they mentioned equator means that 0 degree. 0 degree. No north, no south. You can put north or south, but actually the same thing 0 degree. Okay. So the next step, because we are looking for the tilt angle. The question is asking you about what angle do I tilt? What angle do I tilt means we are going to find the tilt angle. Ataupun dekat sini kita faham apa yang kita persetujui last Monday, we use beta. Okay? But never mind, it's okay lah apa saya nak guna alpha, gamma, ikut lah, saya tak confused dah. Okay, let's say in this case the latitude is pi, pi, and the tilt angle is beta. Okay, so we now have the latitude and we need to find the tilt angle, and then also we know the location of the sun. Okay, from the location of the sun we can now calculate what?
So sekarang kita calculate untuk case A over the equator. So apa kita kena calculate? Nak calculate apa ni? What is the first equation comes up here? Hello? Angle. What's angle? What's angle? Apa angle? Calculate the solar altitude first, then boleh cari dia punya tilt angle on module tu. Solar altitude. So we have to find the solar altitude alpha first. Okay. After we get the altitude, then kita baru dapat kira tilt angle. Okay, ingat. When you know the location of you and the location of the sun, you already clarify. Then after that, the next step is to find the solar or the sun altitude first before you simply calculate the tilt angle. So the critical one here is the solar altitude, not the tilt angle. Tilt angle is not that critical because the equation is fixed. There's no confusion on the tilt angle calculation, but there's some confusion if you don't understand while calculating the solar altitude. Solar altitude lah yang kita kena berjaga-jaga lah. Paras berjaga-jaga. Okay. Untuk kes ni macam mana nak kira solar altitude? Cepat. Seorang. Sebelum saya panggil. 90 minus 14. 90 minus? 14, I guess. Okay. 90 minus pi lah. Okay. Yes. Which is 90 minus 14. Then you get 76. Yeah. 76 degree. Then apa yang kita kena tambah lepas ni? We get the value, tapi we need to add some other things after the value. Apa dia? Tahu tak apa benda yang kita patut tahu kat sini? We need to put the facing north or south. Okay, for this case, when we start to calculate the solar altitude, we need to calculate first the value itself. Another thing is that facing one, facing north, facing south. That thing also will be considered as marks also lah. For example, for this case, maybe this one mark lah. 1 marks. For example, okay? Saya nak facing. So case ni facing apa? Faham tak? Kalau last Monday I told you, when we are in any location, first of all we need to face it to the equator. We need to tilt our module to the equator. Whether we are on the northern hemisphere or southern hemisphere, when we calculating the solar altitude, the facing must be towards the equator. Okay. Means that if you are in the northern hemisphere, we are going to tilt or face our solar module towards the mana? South ke north? Faham tak saya cakap apa? South. South lah. Okay, question. Ada soalan? Banyak soalan. Ke semua setuju? Okay, when we are calculating KLP, when we are calculating the solar altitude, and okay, ni A, ini B. Syahiman dekat A, Syahimun dekat B, kan? When calculating the solar altitude, calculate as usual. For the case equator lah, tak kisahlah. First of all, macam tu. Okay. Kita ada equation ni. Kalau untuk same hemisphere dia ada tambah different hemisphere tolak, itu kat sini lah. Tapi at the end you are going to get the value. Another one we must take also the facing one. So originally we must imagine first that we need to face it to the equator by assuming that the baseline is the equator. So if you are in the north like A, Syahiman dekat A. So he is going to face his module towards south towards, okay, to the south, facing to the south.
if Shahimon case, Shahimon ni B, so the equator is upper than him, so he is going to face or tip his module towards the equator, which is towards north. Facing to the north. Tu maksud dia. Tu datangnya facing south. Sebab apa? Kita sekarang dekat north. Okay, ini ni. Kita kat north ni. So bila kita kat north, bila kita kira solid altitude tu, mula-mula kita kira, tak payah pening apa-apa lagi, kira dapat je jawapan. Regardless lah ni upper than 100 ke lower than 100 ke, ni maksud saya kalau ada plus minus ni Untuk case ni, you akan dapat 76. Then facing tu sebab kita kat north, kita kena, we must face it to the south. That's why here comes the wording of south. So 76 facing south untuk case A. Okay, untuk case A. Then after we get the solar altitude, what should we do? Apa? T angle. Okay. Next is the main cause, which is the T angle. So the T angle is denoted by beta. Then macam mana kira? Ini setengah apa ni? Oh, janganlah tidur. Kan dah pukul 2:30 dah. Takkan nak tidur lagi. Abdul Faqih. Abdul Faqih? Tak reply. Fatin Nadia. Yes, sir. Ya. The angle macam mana kira? Kita dah dapat, we get already the alpha, which is the solar altitude. Now we are going to calculate the angle. Apa macam mana kira ni? Macam mana kira dia? 180 tolak 10 tolak 90 90 tolak 76. 70. Dia buat berapa? Empat 14 juga. Saja je. 14. Lepas tu, facing mana? Saya nak tulis juga. Kat T angle dan juga solar altitude. Facing mana? Facing? Facing south. Yakin sikit. Oh, facing? Yakin sikit. South. South lah. Sebab tak ada perubahan apa. Jadi jangan takut. Jangan takut. Facing south. Tak ada perubahan apa lah. Okay. So ni lah jawapan dia. 14 degree. Kenapa 14 degree? Logik lah sebenarnya. Dekat ekuator kan. Macam ni pun kita dah location. We are in the 14 north. So facing to the equator means we are going to face our module 14 degrees to the south also. Okay. Itu satu. Selesai yang pertama. Tada. Okay. So B. Okay, B. On June 21st, we have agreed that this is the season of summer solstice at 23.45 degree knots. So, alpha, how to calculate the alpha this time? 90 minus 23.45. Apa benda? 90 minus 33.45. Macam tu ke? Ni dulu. Kira macam ni lah ni. Jangan lupa ni. 90 minus 5. Okay. Plus or minus 23. Okay, saya letak ni. 23.45. Tulis siap. Sekejap ada gangguan. Gangguan makhluk pula. Sekejap. Sorry, interupsi. Cepat. Tambah ke tolak ni? Jeng. Tambah. Why tambah? Sebab we said not. Tak dengar kok sikit. Because it is at north hemisphere. That is why tambah. Confidence sikit jawab.
Because It is stated at North Hemisphere. That is why we need to plus. okay, it's in the same hemisphere. Boleh? Yeah, okay. The summer solstice is 23.45 north. Means that the sun location is on the northern hemisphere also. So ini location of the sun lah. So that's why it's in the same hemisphere with our location, 14 north. That's why plus. So 90 minus 14 plus 23.45. Berapa? Kita jap. 99.45. Berapa? 99? 99.45. Betul 99 Okay. 45? Seriously? 99 55? point. Wait, sir. 99.45. 90 You serious 90? Not 100? Wait, sir. Saja. 99.45. So 99.45 based on Himala. Yang lain dapat ke? Yang lain dapat ke? Dapat sir. Dapat saya dapat. Okay. So facing mana? At the first place. Okay, facing mana? South. 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 Okay, facing mana? Facing south dulu. Sebab kita tak tolak, tak tambah apa lagi. Kita kira exactly what is it. So kita dapat original macam ni, tak ada topak-topak apa-apa. So dia facing south. Okay, mula-mula dia akan jadi facing south. Okay. At this moment, okay, you are going to start confusing and not really confident. Lebih pada 90. Macam mana ni? Betul ke ni? Dia start to rise your confusion. Tapi jangan confuse. Relax, tenang saja. So maksudnya ini bermaksud bila when it's more than 90 degree, it means that the location, okay, it means that there's a change of the direction, change of the facing of the model. It means that, okay. Maksudnya dari segi calculation, jadi saya terangkan kenapa tadi. Apa logiknya dari itu. Okay. So nanti Allah. Ni lah. Saya panggil alpha prime lah. Kita akan ada yang baru. Okay, alpha yang baru. Salah titik yang baru. Sebab bila lebih 90 dia, you trigger in term of calculation tu, you tak payah fikir apa benda. Dia maksudnya dia takkan dapat alpha tu lebih kecil daripada 90. Jadi dia mesti lebih kecil takkan dapat. The final answer for the altitude must not be more than the 90 degree. Okay? Sorry. Boleh makan. Dia terseduh sikit. So means that it must be less than that. So that's why kita ada satu lagi alpha baru. So alpha baru ini ada alpha prime equal to 180 minus dengan yang origin calculated, which is the 99.45. 99.45. So dapat apa? 80 ke? 80 or 55 ke? Dapat berapa? Boleh tak fikirkan? 80.55. 55. 80.55 facing to the ni dah ada pertukaran. Facing to North. north. Sudah tukar. Okay, kau pun start confused. Kenapa pula tiba-tiba facing north ni? Apa maksud segala-galanya ni? Okay, mari kita lukis logik kat sini. Saya sebenarnya nak tulis kat bawah ni tapi sekejap Contohin terus ke? Contoh terus lah. Okay. Imagine this is our earth and saya straighthenkan dia punya declination angle for the sake of understanding. Boleh? Saya anggap dia tegak. Boleh Okay. So this is the this is how I draw
in order to verify, in order to reconfirm that my final answer is correct. Ini macam mana yang kita nak pastikan that our answer tu exactly kena dengan yang sepatutnya lah. Means that before we do the calculation, sebenarnya kena lukis ni lagi tapi saya tak tulis. Okay, tell me, before we start the calculation, so it means that if something happen, you tak confused lah. Okay, apa yang kena buat dulu? Okay, mula-mula, so ini adalah latitude, bukan, ini adalah, okay, bawah ni. So this is the equator line and our location, let's say assume here lah. Ni kat sini. Ni location tu kat sini. 14 knots. Okay? 14 knots. Ni I'm answering directly the question number B. Question B. So what is the location of the sun? It's 23.45. Where is 23.45 knots? Kat mana? Kat mana? Sini? Sini? Kat mana? Kat sini ke? Kat sini ke? Kat sini ke? Mana? Atas. Atas apa? 14. Atas 14. 14. Yes. Ini inilah saya anggap sinilah kan. Sini. Ini kita 90 degree kan dia. So matahari kita sekarang dekat sini. Matahari besar Saya tadi lukis kecil lah. Sebenarnya matahari tu besar sangat kan. Tapi kita lukis kecil. So maksudnya secara clearnya kita dekat bawah. Betul. Ini adalah khatulistiwa, ekuator. Soalan asal tadi ingat tak? Awal lagi kita cakap dah kalau kita kat north mesti facing to the south sebab kita matahari kita assume mula-mula baseline adalah pada ekuator. Tapi kes sekarang ni kes B sekarang ni matahari is not on the equator anymore. He is now in the 23.45 knot which is exactly this location. Ni sekarang ni, ke atas ni. So maksudnya whatever you think your module will directly memang kena facing mana? Kalau tengok dia berlogik dia sini, mana? Kena facing south ke facing north? North. Kenapa tak facing south? Sebab dia duduk kat Kenapa? tengah. Sebut, yakin. Jangan ragu-ragu. Sebab apa? Sebab dia 23.48 knot. Tak jawapan tak berubah. Jawapan yang tak apa clear. 20.4. Sebab matahari dekat dengan North. Jawapan dia kalau kita tala ke bawah, matahari mana ada kat bawah, mana ada matahari kat atas. Kan betul? So maksudnya memang kita macam analogi pun, you kena facing to the north. Final answer, the thick angle, the final answer for the thick angle must be facing to the north. So dekat sini kita habiskanlah beta angle 180 tolak 90 tolak berapa tadi? 80.55 sama dengan berapa? 9.55 ke? 9.45. 9.45 sorry. 9.45 facing still sama. Facing to the knots. Confidence sikit. Ragu lah dia. Facing to the knots. So the final answer, the triangle must be facing north. But if you calculate, mungkin lah saya rasa dia confuse kat sini. Dia total awak tulis tolak, tertukar tolak kan. So bila tertukar tolak contoh awak tertukar tolak sini. Bila tukar tolak nanti nilai dia akan jadi lebih kecil. Lepas tu kau pun facing south road. Sudah. Sekali tiba-tiba kira-kira facing south. Tiba-tiba bila dalam gambar ni facing north. Ikut logik macam mana pun tetap facing north. So maksudnya dia tersilap letak sini ya. Kat sini. Dia kat sini je akan jadi problem. Problem dia kat sini. Ada tukar. Okey. Boleh tu? Okey. C. Sebab dalam ni tak ada hal. Okey. C ni secara logiknya tak payah cakap banyak Kalau tadi dah tambah, so see now winter solstice. Winter solstice means that matahari sekarang sudah tukarlah. Matahari sudah berada di bawah sini. Okay? Ni matahari kat sini. So see. Ni matahari kat bawah Allah. Tak ada contoh bawah ni. Matahari kat bawah. So maksudnya, the same hemisphere or different hemisphere?
Different hemisphere. Confirm lah. Budak sekolah pun jawab kan. 90 minus 14 minus 23.45. Berapa dapat? Kira sikit. Hello. Boleh kira sikit? 52.55. Apa? 52.55. 52.55. Betul? Yes. 46.55. 46.55. 46. 46 Betul? Ya. 46. Ya. Betul. Ya, saya calculator. 52 52.55 sir. Ini 3 silap bukan 9. Yes, yes. Sorry lah, tulisan buruk. Alah. So 52.55. 52.55. Oi, korang ni. Marah ni malah. Dapat saya dapat. Okay, 52.55 facing to the No. Facing to Facing to the to the south. ada north ada south tu. Ya. South sir, because it South, is south. Originally south kan? Betul. yeah, yeah. Okay, and then logically pun tetap akan South. south sebab dia dekat bawah. Jadi Yeah. selesaikanlah pengiraan tilt angle. 180 minus 90 minus 52.55 equal to, sorry lah tulisan buruk, janganlah marah. Apa? Buruk gila tu saya. 20, ciao. 30 apa? 37? 35? 7.45. 7.45. Ada perubahan tak? Facing mana? Facing south jugalah. Kan? Facing south. Okay. Facing south jugalah kan? Tak berubah kan kat atas ni kan? Jadi facing south. Dia sama je. Okay, macam ni. Selatan. Okay, selatan. Ikutlah. Mau tarik kat selatan kan? Okay. So, maksudnya kat sini, dari segi pemarkahan kalau dekat solar altitude ni you dah letak facing south. Okay, untuk case A dan C A dan C, kalau you dah letak facing south, tak payahlah ulang balik kat angle tu. Angle tu tak payah ulang, tak apa. Facing south tu. Kalau dah dapat. Tapi untuk case B ni, mula-mula dia jadi facing south, lepas tu jadi facing north. Kan? 2 kali kira. Kau faham ni? Aku cakap kat B sana. B ni kan? B ni mula dia facing south, lepas tu lebih more than 90 degrees. So 180 minus, and you get facing north. Lepas tu yang dekat T angle ni tak payah tulis lagi pun tak apa. Saya tak ada markah tambahan kat situ. At least ada satu lah. Faham ke? Ke tak faham? Faham sir. Maksudnya once dah dapat final punya solar altitude tu facing apa, dekat T angle tu kalau you tak tulis ke, you tulis ke, tak ada markah. You tulis pun bagus, dapat pahala tapi tak ada markah. Tak tulis pun tak dapat dosa. Itu lah maksud dia. Boleh Ini yang basic Ini tak ada pusing-pusing punya soalan. Ini memang straightforward. Okay, ni question. Saya mahukan soalan. Ada soalan tak? Siapa yang tak faham kat sini? Saya tak faham bagi tahu. Jangan biarkan diri anda dibelenggu. Any question? Siti Nur Aini. Yes, sir. Do you understand? Faham, sir. Faham Tanya ke tak jawab, siap lah ni. Jihan. Yes, sir. Do you understand? Faham Yes. ke? Soalan nak Setakat tanya? ni faham. Setakat ni faham. Very faham Okay. yes. Saya ingat nama awak lepas ni ada exercise 3 Allahu Akbar. Nio. Okay? Nio. Yes, sir. Faham. Faham Matrix tu nama Nio. Matrix nak keluar yang baru. Sorry. Siapa lagi? Haziq. Hello sir. Faham ke Haziq? Faham. Ya ke? Setakat ni faham. Okay, siapa yang okay, faham okay. Ada yang pening tak kat sini? Ada yang confused lagi ke? Ada yang faham? Ada yang tak faham ke kat sini? Ke saya nak tambah sikit ulang kaji balik pasal atas bawah ni. Sebab ni macam sempit sangat. Saya tambah slide sikit Ya. Nak bagi faham. Mungkin dah faham lah tu. Tak apa, kita bagi faham gila-gilaban.
start sharing kan. Mana ni nak masuk slide? New slide. Okay. New slide. Okay. Ya. Sebentar. Nampak skrin putih kan? Skrin putih. Berseri-seri. Nampak Okay. je. Tips. Okay. Tips menjawab. Tips to answer. Tip, angle, altitude, question. So dia kesan buruk. Biasalah. Takkan mesti nanti. Okay. First of all, okay, like I told you, when we face the question, first of all, you need to look for your location or GPS. Okay. GPS pun boleh. GPS ada north dan east. Ada north dan east and west. But you are going to look only for the latitude one, ingat. So key point dia whether degree north or degree south. Itu mula-mula sekali, first sekali you kena tahu binatang ni, you kena ada location dia. Okay, location. Next item. Position of the sun. Okay. Position of the sun. Ini bermaksud itulah tropik apa. Okay, tropik apa. Bulan berapa. Dia boleh tanya bulan berapa ataupun solstice apa. Equinox ke. Saya boleh tulis, saya terus sebut. Saya boleh tulis soalan tu tidak semestinya straightforward Tropic of Cancer. Kacang, terlalu kacang kan. Ataupun bulan berapa? June 21st. Kacang. Equinox ke, solstice ke, macam saya cakap tadi lah. Dia punya makam tinggi level tu, saya mixkan. Bagi campur habis. Summer solstice at southern hemisphere contoh. That means winter solstice kan, which is December 22nd. Maksudnya macam tu. Mungkin saya boleh pergi level siapa tak saja. Jangan tanya saya kenapa. Memang saja nak belajar korang. Macam itulah. Saya kan lecturer kan, suka belajar budak. Macam tu. Jangan rasa. Ya. Apa? Jangan. Sir, Ya. if let's say for the northern and southern, right? Kalau kan we can refer in different, I mean a lot of other terms. Contoh macam windward. Okay, jom. Ya. For north and south Suara kan semua. ada hello. Ya. For north and south kan dia ada banyak term. So boleh tak sir bagi tahu term-term yang sir maybe akan tanya dalam exam? Weh. Okey lah. Contoh saya bukan keluar. Ini saja bagi contoh. Bila saya sebut sama solstice saja. Okey. Solstice ke saya pun sorry lah English tak power kan. Okey, sama solstice kan. Ya ini kalau tak ada tambahan apa-apa ini refer directly to the 23.45 north. Okey. Ini kalau you Google je sama solstice tu memang refer kepada waktu dia adalah pada June 21st. Yang ni memang kalau Google keluar benda ni. Ataupun dia lah, dia mungkin fluctuate lah sampai 23. Saya pun pening enggak. Dia tapi sekitar tu lah June 21st sampai 23rd. Tak kisahlah. Sekitar tu. Okay. Then next winter solstice. Yang ni memang refer pada Christmas tu. Kan? Christmas.
23.45 south ataupun December 21st ke 22nd ke ikutlah sekitar tu. Okay. Yang ni memang winter solstice saja saya sebut, yang ini memang straightforward 23.45. Okay. Kalau saya sebut Tropic of Cancer, tak ada apa-apa, tak ada beza dah. Tropic of Cancer memang fix, memang atas ni. Macam mana pun dia tetap sini. So ini juga adalah Tropic of Cancer. The opposite one is the Tropic of Capricorn. Okay. Aku tak boleh beritahu ni, tak syok lah nak beritahu dah. Okay, contoh kekeliruan yang saya saja nak buat, saya tambah dia punya perencah. Summer solstice at southern hemisphere. Okay, ini refer pada mana? Pada waktu bila? December. December lah kan. Sebab dia matahari dia dekat bawah. Bila summer solstice dia, summer saja. Saya cakap kepala panas. So summer tu ada matahari lah. Means that when it comes to the summer, situlah summer dia. So sini summer dekat southern. So matahari dekat bawah. Matahari dekat bawah maksudnya atas musim sejuk, which is on December 22nd. Tapi saya boleh juga saja nak mengada menggedik kan. Saya betul dia juga. Ini pun jahat jugalah. Northern Hemisphere. Saya nak tengok awak pemahaman tu level tinggi habis lah. Okay, Northern Hemisphere maksudnya bila? Summer solstice at Northern Hemisphere pada bila bulan berapa? June. Jun. Sama dia macam summer solstice biasa. Saja je nak tulis tambah pencah belakang tu. Northern Hemisphere tengok faham tak faham? Yang ni lah kot. So yang kat sini saya boleh tukar lah kan. Maksudnya saya boleh lah nak kelirukan lagi. Yang sini saya tukar pula winter. Betul tak? Dia switch kat situ lah. Winter. Saya rasa kalau summer solstice lebih senang kot. Kau boleh bayangkan kan. Summer solstice means ada matahari. Okay, matahari northern. Okay, matahari northern. Southern hemisphere, southern hemisphere. Bagi confuse sikit. Winter solstice at southern hemisphere. Sudah. Pening jap. Fikir jap. Winter solstice at Southern Hemisphere. Maksudnya bulan apa? Winter. December. December. Sudah. June. Winter dekat Southern. Winter dekat Australia. Maksudnya dekat Jepun sekarang tengah sama lah. Winter dekat Australia. Nampak lah? Tergeliat tu kan? Jahat kan? Pening. Tapi okay, tak apa. Bila nak tengok wording ni akan tengok betul. Macam ni lah saya beritahu. Ni kira bocor ni soalan ni kan. Skop bocor lah ni maksudnya. Skop bocor lah ni. Pusing macam ni. Yang tadi lah. Winter solstice at Southern Hemisphere mungkin keliru sikit. Sebab awak rasa winter tu maksudnya tak ada matahari Summer tu maksudnya ada matahari. Senang sikit nak follow kan. Summer solstice at Southern Hemisphere. Okay, summer solstice dekat South. Summer solstice at Northern. Okay, summer solstice matahari dekat North. Senang. Bila winter ni dia tukar kan. Jadi kat situ pening lah sikit. Sebab kita punya tu macam mana pun sun position tu kita yang menentukan positif atau minus is the position of the sun. Ingat is the position of the sun yang menentukan dia plus atau minus. Faham ke aku cakap ni? Tak ada sangat dia. Okay, saya bagi contoh. Tak apa, ni antara wording lah. Maksudnya mula-mula sekali latitude, lepas tu kena berhati-hati kat sini. Baca betul-betul. Okay, tu satulah. Okay. Third one, barulah tengok soalan. Soalan tanya apa? Take angle ke? Solat altitude ke? Tengoklah. Tanya apa kan? Okay. Patut nak lukis gambar sini. Okay. Saya kira orang ni. Okay. First kali maksudnya daripada soalan tu apa yang perlu buat? Relax dulu. Tarik nafas. Jangan panik. Mula-mula lukis bulat dulu. Kerana kita setuju bumi adalah sfera kan. So kita lukis bulat. So ini kita anggaplah declination angle tu kita tegakkan lah. Senang nak faham supaya tak confuse gambar. Nanti complicated sangat nak tulis. Okay. Lepas tu kena tulis apa se? Okay ni. Awak lukis. Draw line. Ni kosong. Okay.
Ini tulis siap lah. Ini north. Ini south. Supaya nanti tak confuse. Okay, tulis. Lukis bulat. Lepas tu you lukis north dan south. Lepas tu you lukis equator punya line. Okay. 0 degree ni. Okay, equator punya line. Okay, ni basic punya gambar earth kita yang comel-comel kan. And then apa kena buat tu? Kita refer balik nombor 1. Item nombor 1 ni. Okay. Look for your location. Contoh. Kat pekan tadi. Pekan. 3.4 tak salah saya if I'm not mistaken 3.4 knots. Mungkin. Saya tak ingat. Google lah kot. Okay. So, kat mana location kita? Kita tanda terus. Sekitar ni kot. Okay. Ini saya punya location kat sini. Ya, ini adalah 3.4 tadi. Okay. Okay, sini. Okay. Okay, settle. Yang penting location kita jangan salah. Kau jangan tertukar dengan south pula. Awak kena pastikan awak tu betul location. Okay, awak dekat north. Then awak tulis, okay, saya dekat north. Selesai. Next, position of the sun. Yang ni paling jahat sekali lah. Ni sir ni memang tak, memang geram betul lah. Saja dia bagi pening. Contohlah, soalan senang saya bagi kan. Saya bagi pada tropik winter solstice lah. Okay. Saya bagi winter solstice. Winter solstice maksudnya hemisfera utara mengalami winter lah. So matahari clearly adalah pada 23.45 south. So matahari kita lukis kat mana? Jangan tersilap. So kita tahu matahari kita dekat bawah. So inilah lokasi matahari kita. Okay. Ini matahari. Ni kat mana ni? 23.45. Okay. 23.45. Okay. Alright. So, okay. Dekat sini kita dah tahu dua benda. We know already our location and we know already the position of the sun, and make sure we don't make mistake on the position on locating the position of the sun. Yang kat sini lah. Mungkin saya cakap tadi yang mungkin keliru kan. Ni. Winter solstice at southern hemisphere. Itu mungkin mengelirukan sedikit. Sebab ingat sama tu sama solstice. Kita sekarang cari location matahari. Okay. Jadi saya cakap winter solstice at southern hemisphere. Maksudnya okay, kawasan ni sekarang, contoh kawasan ni sekarang tengah winter. Winter solstice at southern hemisphere. So maksudnya matahari dekat atas. Dan awak lukis position of the sun dekat atas. Relax lah maksudnya. Tenang-tenang dulu, lukis gambar. Lukis gambar insyaAllah boleh faham. Memang boleh faham. Saya rasa memang boleh avoid all the mistakes. Kalau tak lukis ni, you tak dapat nak gambar, tak dapat nak bayang, imagine kan. You cannot imagine how true is it kan. Lagilah kau jam flat earth punya thinking kan. Lagi kau jam tak boleh masuk kan, tak boleh masuk kan. Buat-buat tak boleh masuk kan. Jadi memang kena lukis bumi itu sfera, nikmati sfera itu, then you start draw. Draw. And then okay. Ni belum soalan lagi ni. Okay. Then, okay, position, location selesai. Sun position selesai. Okay, soalan tanya apa? Contoh, dia tanya T-angle. Biasanya tanya T-angle lah. Last punya result. Maksudnya last punya standard punya. Sekejap Ya? Sekejap Okay, sorry ada interupsi. Double meeting, sorry. Double appointment. Tersilap. Okay.
Alright, kat mana tadi? Okay, maksudnya ada soalan tak? Saya baby seorang, dia tak baby tadi Boleh boleh maksudnya you know your location and then the sun position. Betul? Kan? Oh, tak ada respon. Hello? Boleh Ya, ke? sir. Boleh, boleh. Yes, sir. Yes. Okay. Korang mungkin angguk dekat rumah masing-masing tu aku tak nampak kan. Macam mana nak tahu kan? Dia kena respon lah. Saya tak tahu. Okay. And then, okay. Dari sini contoh soalan tanya triangle berapa? Okay. Triangle berapa? Ini common punya question. Yang kita expect soalan macam ni. Okay. Bila triangle punya question ni, so kita tahu lah, kita nak tahu kira triangle tu, tahu dah equation dalam kepala dah bermain-main di fikiran. 90 minus 5. Okay. Untuk case ni different hemisphere. Faham Different hemisphere dan you tahu dia akan tolak lah. Okay, tolak dan sebagainya. So you dah ada dalam kepala. Tapi tanya saya mula-mula, okay, tahu dah. Triangle, confirm. Kita buat sini dulu. Kita bagi clear cut. Maksudnya last kali jawapan aku mesti facing to the south. Whatever it is, macam mana calculation sekalipun, keyakinan kita kena ada, kita akan facing south, whatever it is. Okay? Kita setuju? Whatever it is, akan jadi facing south. Atau kau pun boleh teruskan pengiraan seperti biasa. Okay? Alpha, 90 tolak 3.4 tolak, sebab different hemisphere, ni dah level cepat ni. 23.45. Different hemisphere, that's why we minus lah. Okay. Kita dekat north dan matahari dekat south. So dekat sini kau kira gedebak-gedebuk. Kira jap apa? Kira lah. 63.15. Yes, yeah. Berapa? 60.15 facing No. facing mana? Facing what? Louis Honmun. Louis Honmun. South. South, yes. Selatan. Facing selatan. Jadi teruskan pengiraan beta tanpa ragu-ragu. Bawah kira, malah nak tulis lah. 180 tolak 90 tolak 6315 bawah. 26 point. 85. 85. Sama juga facing south jugalah. Kan? Sebab dah sekali kita dah tahu dah macam mana pun facing south ni, matahari facing south. Sebab matahari facing south pula. Matahari dekat south, kat bawah ni. Dan kita dekat atas ni. Jadi memang kita akan facing to the south lah, direction kita. So memang tak sah lagi. Confirm betul jawapan kita. Pengiraan je lagi tinggal. Kalau kita tiba-tiba kira, let's say, awak tiba-tiba kira ada lebih 100. Lebih 90. Tengok kira-kira lebih 90. Sudah. Maksudnya awak tertukar ni. Ni silap kat sini. Tapi kalau boleh janganlah kira mistik salah masuk latitude. Aduh, itu jam lah kan. Kita nak pergi level tinggi kau sangkut kat sini, tak best lah kan. Sepatutnya kalau you kira alih-alih dah lah lebih. Bila lebih daripada 90 tu, sebenarnya kalau dah lebih 90 tu kena berjaga-jaga lah. Fasa berjaga-jaga kan. Betul ke aku letak ni? Betul ke northern, southern, betul lah. Maksudnya kalau lebih 90 je, kena 3 lah. Betul tidak? Tapi the easiest way, you draw the line. You draw the sphere earth, the spherical earth ni, you draw it and then you place your location and the sun matahari and the sun position lah. And then make sure you don't mistakenly draw the correct one lah. Jangan tersilap. Okay? Tersilap je, selamat lah. Dia buat tenang-tenang, relax. Jangan nak kira cepat sangat. Yang penting tak salah location tu. Pengiraan dia senang je pakai kalkulator kan. Tapi yang nak faham betul dia dekat posisi atas bawah tu, yang tu kau kena go through soalan tu betul-betul. Any question?
Ni 308 dah. Any question? No? No question, sir. Okay, kita maju ke hadapan. Okay, boleh kita maju ke hadapan? Silakan. Okay. Yang ini saja nak patah balik belakang. Patah balik belakang. Tadi kita dah kira triangle. Sekarang kita patah balik soalan belakang. Kita cari soalan yang senang. The following information related to global hourly irradiation measured by a pyranometer on horizontal surface for outside. Calculate the number of peak sun hours per day. Okay. Calculate the number of peak sun hours. Apa tu? PSH. So dia nak suruh kira PSH from the data and show all calculation. Okay, tak salah. Cuba kira sekejap. PSH. Dia nak PSH Cuba kira sekejap. Saya bagi 2 minit. 2 minutes. Boleh makan, boleh minum, silakan. Di tempat masing-masing. Calculate the number of peak sun hours. Berapa? Siapa dah dapat? Cepat. Siapa dah dapat? First kali kena buat apa? Ting dong. Ting dong. Hello, siapa di sana? Ting dong. Ding dong. Ada yang dapat ke? Belum lagi. Belum lagi? Senang je. Ping pong, ping pong. First kali kena buat apa? Cepat. First kali. Kaedah paling senang. Mana paling cepat? Kaedah paling cepat. Nak buat apa lagi? Mula-mula kena buat apa? Tekun gila. Ya Allah. Ya Allah, tekun dia. Student aku ni, ya Allah. Ke tidur? Ni. Khalis. Khalis. Keluar terus. Siapa tadi? Fida Rosli ke? Hello. Salah tekan. Salah tekan ke? Yang ke salah tekan? Salah tekan. Tak sengaja. Tak salah tekan. Kaedah paling cepat nak kira macam mana ni? Kaedah paling cepat ni. Kaedah paling cepat nak kira macam mana ni? Aduh. Saya pun tak pasti lah tu. Tak pasti Siapa tadi yang Fida Rosli siapa ni? Ui, kenapa ni korang ni? Janganlah serius sangat. Ya, saya. Nak kena kira macam mana ni? Paling senang. Ambil yang paling tinggi tak? Ambil yang paling tinggi. 3.7. Yang 3 depan. Yang 3 depan Okey. Tak apa. Saya tanya yang lain. Siapa lah? Siapa kat tanya ni? Aisyah. Bisa. Ya. Cara nak kira Macam mana? Paling senang. Paling senang. Paling cepat lah. Cara paling cepat nak kira. Tak tahu kan? Saya tak tahu betul ke tak rasa. Kena lukis dulu ke? Tak payah. Tak lukis. Ya. Ini tak ada kaitan dengan tinggal tadi.
Fix and power per day. Total up lah kan? Total up. Lepas tu, Betul? sekejap total up dapatlah dia punya total radiation. Lepas tu kita bagi dengan masa lah kan? Total masa lah. Itu. Ke salah. Tak apa, total up. Okey, mula-mula total up. Tak apalah. Kita sum up dulu. Okey, kita tengok lain. Ya, siapa dapat berapa? Sum up berapa? Ke dah ada yang keluar passage berapa? Cepat, siapa sum up dulu? Berapa? Total up ni berapa? 29.18. 29.18 megajoule. Betul? Tak tahu lah Nafis kira betul tidak tu. Betul, Yang lain betul, tak? betul. Saya dapat sama. Awak sah kan? Okey, lepas tu nak kena buat apa? Nak kena passage. Kena convert kepada kilowatt per hour. Kilowatt hour. Kena macam mana? 29.18. Okay. And then we have to times with 1 kilowatt Okay. hour over 3.6 mJ. Because 1 kilowatt hour is equals to 3.6 mJ. Persen mega And then we get the answer. Berapa? Wait, doctor, I'm doing. Tin, 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 tin. Tak apa, orang lain pun boleh. Siti Nur Aliza Azmi. Jangan nama aku sebut. No. Aliza. Alamak, dah hilang. Oh, tak. Okay. Cepat Aliza. Diam pula Aliza ni. 8.11. Oh, Tika jawab. Berapa? 8.11 minit apa? Unit. Kilowatt hour. Habiskan kilowatt hour. Habiskanlah kau ni. Hour meter square ataupun hours saja. Yap, ini saya nak confirmkan. Ada yang dapat tak 8.11? Betul tidak tak tahu ni. Dapat sir. Dapat. Oh, ramai yang sah kan Siapa yang sahkan tadi cik? Afiq Hashimi dan Himala mengesahkan jawapan ni betul? Betul sir. Yes, sir. Saya tak kira sebenarnya. Tapi yang penting kita tahu apa nak buat. Okay. Sekarang senang je pisan hours ni. Dia nak kira kilowatt hour tu ataupun dalam hours tu berapa kan. Yang kita belajar sebelum ni yang dia daripada bell shape tu. And bell shape tu sebenarnya bell shape ni daripada 7 AM to 7 PM kan. Lepas tu ni ikutlah nilai-nilai ni. Ini adalah kita watt hour per square meter. Ni ikutlah, ni mungkin 1000 ke kan, ni mungkin 800 ke, ni mungkin 1200 ke. Okay. This shape actually we convert it to the integral value nya. Dia jadi macam ni lah. Okay. Yang ni unit dia adalah hours lah. Tak tahulah ni 1, 2, 3. Yang ni apa dia punya ni? Dia fix. Ini adalah 1000 watt over square meter. Dia sama je ni. Yang bezanya apa? Panjang ni. Okay. Kita nak kira tu lah. Macam kita integral. Kita cari area. Kita kira area ya sebenarnya. Okay. Sebab dia ni dah dengan kilowatt hour kan. Integral value tu. So ini dia senang kira. Total up dengan keadaan 1000 berapa. Then total up semua dapatlah berapa megajoule. Lepas tu kita convertkan dia. Okay, convertkan dia kepada 1K dalam 1K bagi dengan 3.6 mega, and then you akan dapat 8.11 kilowatt hour. Kalau you dapat nilai yang lebih pada 10 dah mengepek lah. Senang cerita 6, 4, 5, 6, 7, 8 tu logik ni value lah kot. Macam tu. Dia peak hour lah, saya boleh cakap. I can say that even in the summer seasons countries, kecuali tempat yang memang panas gila macam, mana tempat mana gila? Sahara. Gunung Sahara. The Sahara desert ke? Desert ke desert lah. Aku dah dulu confuse kan. Okay. Sahara tu, dekat Gunung Sahara tu pun, kecuali Gunung Sahara lah. Dia mungkin tak pergi sampai 4 lah kot. Tapi kalau even 4 season countries, sedangkan yang saya tahulah, yang tak extreme punya weather,
Mungkin Korea, Jepun, Asia ni saya rasa dia pergi logik dia tengah hari dalam 3.7, 3.6 megajoule. Okay, megajoule. That's megajoule. Tapi kalau 1000 watt over square meter tu tengah hari 1000. Kadang-kadang 1200. That is the value macam saya cakap kan, solar irradiance kan yang pakai meter tu. Itu unit dia watt over square meter. That watt over square meter usually during the midday. During the midday value dia ideally nak 1000 lah. Okay, macam saya cakap tadi sebab kita daripada matahari kan yang ada yang solar constant 1367 tapi sampai ground level by default 1000 lah. Tapi sebenarnya bukanlah 1000 betul. Mungkin dia varies. Dia boleh vary sampai 1200 ke peak hour. Ni waktu peak. Waktu peak tu mungkin I will say that from 10:30 or from 11 to 2 maybe. Okay, 11 to 2 or 2:30 tu adalah peak hour punya kan. Itu mungkin irradiant in watt over square meter tu sekitar tu. Saya nak you ada that kind of value dalam kepala otak ni. Okay. Kena tahu sekitar berapa. 900 okay. 800 pun consider sunny. 800, 900, 1000 is the most ideal one. But if you get 800, okay. 850 mungkin 1130 sekitar tu. Dapat nak ada dalam kepala macam tu. Pagi 600 boleh, 300, 400, 8 to 9, macam tu. 9 to 10 dia akan naik 600, 700. Macam ni, sebab dia ikut macam ni, bell shape ni. Irradiant macam ni, bell shape tu. At least outcome daripada kelas ni lah, daripada subjek, daripada topik ni, at least you tahulah dah ada rough figure dah ada. At least orang tak boleh nak temerang kau sangat lah. Sama pisau ni sama macam saya cakap sebelum ni. For the case of design solar system in Malaysia case, saya cakap by default secara average boleh ambil 4 hours Ini kenapa saya cakap penting ni, mungkin lah kalau ada saudara mara awak ke, you have relative yang tiba-tiba kan semua orang solar pasang solar, dia mesti nak tanya kau elektrik tak tahu. Berapa ke kalau kita tambah berapa? Jadi you ada the figure tu. Ingat one day ini secara rough untuk kira. Tapi kalau design betul-betul dia ada mapping pakai meteornom, dia tengok betul-betul ada 3.8, ada yang 4.2, ada tempat boleh pergi 4.5, dia tengok data pula. Data bulanan yang betul-betul detail lah, data tempatan punya bulanan tu. Berapa dia punya hours. Dia punya piksaan hours tu berapa kan setiap bulan tu. Itu based on design lah. Tapi secara umum boleh guna one day equal to 4 hours. Okay. Let's say lah brother tu nak pasang contoh 5 kilowatt peak punya solar. Okay, regardless lah dia pasang NEM ke ataupun dia nak pasang Selco self consumption, pasang sendiri punya, memang pasang solar standalone punya ke tak kisahlah. So 5 kilowatt, okay, let's say 5 kilowatt, kita darab, kita nak dapat berapa boleh generate energy. Ingat energy in watt hour. Okay, energy, the unit of energy is watt hour. So you darab saja. So you darab 5 darab 4. Oh mana ni? Mata kata. Okay, 5 darab 4, let's say kalau untuk 5 kilowatt secara rough, dia dapat 20 kilowatt hour per day. Then boleh compare lah, boleh darab dengan 30 sebab 30 hari kan. So you dapat 600 kilowatt hour secara rough. Then boleh tengok berapa dia punya bill, 400 kilowatt hour ke, kadang-kadang pasang 3 aircon pergi 400, 500. So dia sesuai lah dengan 5 kilowatt tu. Sebab nanti orang akan tanya cukup ke tidak? Cukup tak kalau aku nak pasang rumahku ni agak-agak berapa lah? Kalau berapa agak-agak kalau nak pasang solar? Berapa kilowatt kena ada lah. At least you ada rough lah. Tanya dia punya bill berapa guna biasa elektrik berapa lebih kurang 250 ke, boleh tengok berapa dia tu. So dia dapatkan berapa kilowatt hour per month tu. Dia dapat kilowatt hour per month tu, then kau boleh start calculate. Bagi 4 lah, maksudnya bagi 4 contoh kan dia kata dia punya 400. Okay, 400 kilowatt hour. Dia punya sistem, dia punya bill elektrik konsisten 400 kilowatt hour. Susah lah pula nak kira kan. 400 kilowatt hour susah. Okay, contohlah dia punya tu okay, 300 kilowatt hour lah. Paling senang nak kira kan. 300 kilowatt hour bagi 30, satu hari dia pakai 10 kilowatt hour. Mungkin pakai kipas dia. Aircon tak ada atau aircon satu je. So dia pakai seharian 10 kilowatt hour. Okay, you pun bahagilah dengan 4 hours yang sehajar tu. 2.5 kilowatt cukup dah. Maksudnya jangan ambil 2.5. 3 kilowatt cukup dah ni kalau elektrik banyak ni. Macam tu. You boleh jawab dengan rasa confident dan tanpa ragu-ragunya. Elektrik tak ada orang pelekeh. Itulah maksud saya lah.
Benda ni tak keluar dalam exam. Cumanya saya nak bagi awak, nanti dah balik, nanti jangan takut, jangan segan. Jawablah dengan penuh confident rough figure ni. At least rough figure ni kita boleh tahu berapa dia punya scale. At least kita tahu scale yang untuk sistem dia ni, rumah dia ni berapa. Kalau dia tanya bil dia berapa bulan-bulan. Kita boleh agak dari situ. So baru nampak electrical tadi kan, baru nampak kan budak elektrik. Oh, kau tahu kan? Ada belajar benda tu. Betul ada seorang ni ajar, memang menarik. Contoh. Okay, ada any other question? Boleh tak? Ni boleh kan? Ni clear ni. Saya rasa tak salah mana pun. Boleh ke? Kalau saya tanya terbalik pun boleh juga. Kalau saya tanya pakai megajoule ke contohnya, kemungkinan yang ni pun saya boleh juga letak nilai tak perlu megajoule pun. Watt over square meter. Kalau watt over square meter lagi senang. Straightforward. Tak payah convert. Tak payah convert. Tapi sebab saya bagi megajoule ni, sebab ni memerlukan conversion. Kira sikit lah. Dia kira. Tidak. Kalau bagi watt over square meter lagi senang. Tambah semua, dapat terus. Cakap banyak tak ada. Okay. Ini question. Nak masuk satu lagi. Boleh Boleh. Boleh last. Try last soalan. Okay. Cuba try ni. Ni dia up sikit lah. Soalan dia up sikit lah. Okay. Mari kita pergi satu-satu. Okay. Najib works, bukan nama sebenar. Najib ni bukan nama sebenar. Works with the international company XYZ. One day, he is assigned by his employer to set up a 12 kilowatt peak standalone PV system. Okay. At one ministry residential place in Kampala City, Uganda. Kebetulan masa saya PhD dulu, saya ada kawan Ugandan punya member. And then dia memang duduk dekat Kampala. Dia kira engineer kaya lah kan. Uganda yang kaya lah. Bukan kaya lah, maksudnya dia jenisnya bukan biasa-biasa lah. Dia professional lah. Dia dekat Uganda, Kampala saja je. With the GPS coordinates of, okay, first in GPS. Okay. Next is the GPS. They're going to give you two values. One is the N or S, another one E or W. Okay. Tapi ini ignore. Okay. Because we only focus on the latitude, which is this value. Okay. 0.35 knots. So ini maksudnya menghampiri khatulistiwa dah lah. Dia macam dah nak khatulistiwa lah level dia tu. Okay. Hampir ekuator. Apa next? Okay, we know already the GPS means that we know already the latitude. Then during the summer solstice sudah keluar sini. Okay. So dah keluar dah summer solstice. So kita tahu dah. Okay. Matahari dia dekat summer solstice means that bila tu? Bila season tu? Bulan apa? June. June maksudnya 21st. matahari kat mana? Matahari dekat 23.45 North. Yeah. Jawablah dengan confident. Summer solstice, June 31st, confirm Tropic of Cancer 23.45 degree knots. Okay, selesai dah. Ada lagi tambahan pula. Aduh, dia ada tambahan. Okay, yang ini start perencah MSG yang boleh membawa maut. Ni, dia start tambah lagi perencah. Dia dekat dia ni, level dia up sikit. Okay, tadi sehingga ke hari ini kita selesai kat situ kan. Boleh faham dah sikit-sikit. Ada pula tambahan dia. Okay. During the site visit, ada site visit pula. Okay. Ini kita, saya tambah sikit. Ini kiranya saya consider at Solanun. Kita fikir for the sake of the academy. For the sake for understanding. Kau jangan bayang pula yang lebih detail pukul berapa pagi macam mana. Tak cerita tu. Kita cerita Solanun ni sekarang. Okay, kita cerita at Solanun. Okay. During the site visit, he finds that the roof for installation is slightly declining towards the north with 3.5 degree. Okay.
Ini maksudnya apa? The roof is slightly declining towards the north. Maksudnya apa? Apa maksud dia? Okay. Normal case. Contohnya normal case. Okay, normal case. Macam ni lah Ini kita panggil flat roof lah. Ni rumah. Okay. Kita anggap dia, tak tahulah pakai metal deck ke apa, straight ke zinc ke kan. Macam ni lah Ni normal lah. So dia letaklah panel dekat sini. Contoh. Okay, panel. Tapi untuk kes ni, pelik lah ayat dia declining. Okay. So maksudnya, slightly declining towards the north. Bumbung tu jatuh. Bumbung tu jatuh, declining towards the north. Towards the north. Maksudnya, mungkin dia macam ni kot. Allah. Jenis kilang je kot. Pokok ni. Maksudnya bumbung yang asalnya macam ni Macam ni kan. Tegak ni, bumbung kan. Dia jatuh. Jatuh. Tapi towards the north. So dia ke north ni Jatuh ke north. Maksudnya dia jatuh sikit lah. Bumbung ni jatuh sikit. Jatuh pula ke arah utara. Okey? Ke tak cantik? Sekejap Macam mana aku nak buat Macam ni dia kot. Bumbung dia macam ni kot. Pelik sikit. Bumbung dia macam ni sengit. Macam topi. Ini jatuh. Towards the knock yang penting. Towards the knock lah. Bumbung tu jatuh sedikit towards the knock. Maksud dia. Okay. Apa soalan tanya? Okay. Identify. Boleh Maksudnya ada, saya dah tambah lah. Sebelum ni kita kira solar altitude macam biasa. Location matahari. Kita kira solar altitude. Kita kira triangle. Okay. Selesai macam biasa. Tak ada masalah. Okay. Next ni tambah pula. Dia tambah pula. Atas bumbung tu pula ada pula bumbung tu punya situasi dia. Bumbung tu punya condition. Condition bumbung tu apa dia? Declining, slightly declining ke ataupun slightly facing ke, tak kisahlah. Yang penting towards the north. So bumbung itu sebenarnya originally dah ke utara. Maksudnya dia dah memang facing ataupun jatuh ke arah utara. So bumbung tu dah originally dah ke arah utara dah pun. Okey, faham Ustaz? Faham Okey. So soalan dia apa? Identify the best triangle. Okey. Soalan dia. Identify the best triangle for the solar modules to be installed by considering the condition of this type of roof to ensure that the generated energy is maximized during the season. You may illustrate some diagram to verify your answer. Macam nak buat? Identify the best triangle for the solar modules to be installed atas roof tu. Maksudnya modul tu perlu dicondongkan berapa banyak. Tu maksud dia. Ulang ni The best triangle for the solar modules to be installed. Okay, kita dah ada bumbung sengit saja ada. So, kita nak install bawa ni modul atas bumbung. Modul tu pula berapa kita perlu condongkan dia? Modul tu. Faham Modul tu kita perlu condongkan berapa banyak? Itu soalan dia. Faham tak? Boleh faham tak idea dia? Faham. Cuba try buat sikit. Faham tak faham ni? Okay, first kali nak kena kira apa? So, you nak kena kira apa sekarang ni? Mula-mula. Solar? Senyap dulu. Altitude. Solar altitude. Bila jumpa soalan yang jahat macam ni, don't be panic as usual. Kira seperti biasa. Kira ikut pemahaman awak berdasarkan summer solstice apa semua tu. Okey. Apa nak kena buat? Kalau saya lah,
Kalau saya lukis bulat dulu. Saya lukis bulat. Saya pun lukis macam ni. Saya lukis macam ni dan saya lukis macam ni. Dan saya lukis kosong. Dan saya lukis kawasan saya yang sedikit atas. Okey, ini adalah 0.35 knots. Okey. Lepas tu matahari, summer solstice. Summer solstice berada di sini dah, atas. Betul kan? So matahari dekat atas. So clearly matahari dan location kita ada pada knots, northern hemisphere. So kita kira solar altitude alpha 90 minus berapa? 0.35. Okay. Lepas tu buat apa? Tambah ke tolak? Hello? Hello? Tambah ke tolak? 90 minus 0.35 plus or minus? Plus. Plus sebab June 21st. same hemisphere sebab same hemisphere. Bukan June 21st. Ingat bukan sebab Jun. Tapi dia sebab same hemisphere. Ingat same hemisphere. Bukan sebab Jun. Kalau saya kata 0.35 south dan ia adalah summer solstice, tambah ke tolak? Doctor, tapi untuk solar altitude just 90 minus 0.35, right? Only for the tilt angle we need to plus with that kind. Bukan ke? Sudah. Okay. 90 minus 0.35 only if equator, kan? Equator. Yeah. Ada Now solstice. not. Okay. Sorry. So ni let's say saya tulis soalan sikit. Kejap. Okay, kalau ni saya tukar pada S, tambah ke tolak? Ini. Tambah ke tolak? Kalau saya tukar pada S. Tolak. Oh, nakik bawa suara. Banyak nakik kan. Tolak. Okay. Kalau S. Sebab apa S? Tolak pula. Jangan main apa ni. Summer solstice kekal. Matahari kekal di utara. Tapi location saya sudah tukar di selatan. Different hemisphere. Dan dia akan jadi tolak. Tapi untuk kes soalan ini, kita adalah 0.35 knots. Kita dekat knots juga. Matahari pun dekat knots. Okay, dekat knots. So positif. Sama lah. Same. Biasa kita tambah. Dapat berapa? Dapat berapa? Hello. Why? 113.1. 113.1. Betul? Yes. Dapat ke? Dapat. Fatin Nadia dapat ke? Petik sikit nama. Dapat. Alhamdulillah. Facing mana? Facing mana? Facing mana? Cakap. South. Kenapa facing south? Because it is more than 90 degree. Is it? Bukan jawapan tu. Okay. Kenapa facing south tadi? Saya tanya yang kira tadi tu memang betul, lebih pada 90 degree, dapat 113. Okay, fine. That's fine. Tapi facing kita tu tadi awak cakap facing south. Kenapa facing south? Macam mana tahu ia facing south? Jadi serius lah. Sorry. Tak buat ni memang jadi macam pendekar sikit. Kita tanya Nafis. Yes sir. Ni malah cakap facing south. Ya. Kenapa? Sebab kita dekat north. Ya. Ingat sebab kita dekat north, kita kena facing equator. Mula-mula. At the first place, facing equator. So, bukan soalan untuk facing equator, tapi untuk penentuan facing ni, ia bergantung kepada location asal kita mula-mula. Kalau kita dekat south,
Kita kena facing to the north sebab kita punya baseline tadi dekat ekuator. Okay. Pengiraan yang kita kira sekarang ni, ya dia tambah tolak, tapi faham? Tanya sekarang ni penentuan, facing ni nak tulis apa? Jawapan betul dah, ni betul dah. Tapi facing tu apa? Itu berdasarkan location asal kita. Kita dekat north, kita facing south. We are in the south, we are going to face it, the module to the north. Okay. Kes ni macam ni. Okay. Kat sini dah tahu dah. Alamak, dia dah lebih 90 ni. Ini confirm. Kena kecikkan lah. Kecikkan maksudnya dia ada alpha prime, which means that there's a change of direction. Okay, there's a change of direction. So, berapa? 180. Kan? Tolak dengan alpha kita kira tadi. 180 tolak dengan 113.1. Berapa jawapan? Apa tadi? 69 ke? 66.9. 66.9 facing to the danger then. North. Tukar. Sudah tukar lah. Boleh ke? Siapa yang keliru lagi, tak apa. Boleh PM tepi. Sir, kalau alpha baru tu dia facing north. Kenapa dia facing north? Tujuan kita buat alpha baru tu maksudnya memang akan bertukaran. Maksudnya ada pertukaran facing kan tadi? Dia memang pertukaran facing. Sebab tu dia lebih 90. Bila awak kira-kira alpha ni, mana tadi aku ni point? Okey. Kira-kira alpha dia lebih 90. Sudah, aku dah berdebor. Maksudnya akan berlaku pertukaran facing. Sini dia punya trigger dia tu. Oh, kiranya kalau lebih pada 90, dia akan berlaku pertukaran facing. Ya. Maksudnya dia berlaku pertukaran direction tu. That's why, sebab kita punya alpha tu kita setuju, dia memang kena kecil lagi daripada 90. Kalau dia besar, maksudnya dia besar kan, lebih. Maksudnya pertukaran, dia dah bertukar hala lah, bertukar facing. So bila kita kira prime tu confirm lah, daripada north tukar south. Kalau asal south tukar north. Dia akan bertukar. Sebab tu kita 180 tolak ni, bla bla bla, dapat 66.9, facing to the north pula. Dah tukar, dah pada south pada north. Okay. Boleh ke? Soalan lain, come on, soalan lain. 3.40 dah. Lama pula lagi. Dah 1 jam setengah kelas kita, paling lama sangat ni. Any other question? Tak habis ke ni? Tak habis ke? Ya, Firdaus. Buka tutup balik pula ni. Tak ada. So far so good. So far so good. Okay, so far so good. Jihan okay, Jihan? Okay, sir, okay. 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 Lepas kita dah betul, kita dah dapat alpha ni, alpha prime. So kita kena kira apa? Next. Kira? Tilt angle. Tilt angle, yeah. So tilt angle pun dengan mudah lah boleh kira. Tilt angle ni beta equal to 180 minus 90 minus 66.9. 0.9 equal to 23.1. 23.1. 23.1. Okay, ni boleh keluarkan facing to the north. Okay. Selesai satu perkara. Okay, sekarang ni yang nak menjawab soalan ni. Dia baru start masuk the next level. Okay, bumbung yang kita tahu tu, bumbung tu kebetulan pula. Okay, kita dah tahu dah. In order to get the maximized power for our system, the PV, the module, we need to take our module at this Solano condition by considering Solano condition 23.1 degree facing to the north. Okay, kita setuju. Selesai tu, tak ada masalah. Okay, however, ada condition roof tu. Kita pun bawa lah modul tu nak install atas roof. Roof ni dah sengit. Dia dah sengit siap. Ukur, dia declining towards the north. Dia dah facing north siap. Okay, facing north siap. Dia macam ni, kira dia macam tersengit macam ni, ataupun dia memang sengit, bumbung tu sengit.
sengit tu di degree dia tu 3.5 facing to the knots juga. Okey, kita perlukan 23.1 knots, 23.1 of T angle facing to the knots for the module. Bila kita nak pasang dekat modul dekat atas bumbung tu, kita dah ada. Bumbung tu dah siapkan kita 3.5 degree facing to the knots juga. Okey, jadi soalan dia tanya, identify the best T angle for the solar modules to be installed. Solar module tu kita tak tahu bumbung. Sekarang bumbung, daripada bumbung tu kita nak condongkan berapa degree pula. Sebab tadi dah sengit siap dah. So berapa? So nak kira macam mana? Maksudnya next tu best T angle lah. T angle. Ni last lah. Okay. Kita nak kena berapa? Apa perlu kita buat? Kita dah ada bumbung sedia ada 3.5 facing knot juga. Tolak. Tolak apa? Apa tolak apa? 23.1 tolak 3.5. 3.5. Jawapan apa? 19.6. 19.6. Facing sama juga, facing knot. Jawapan dia kita tolak. Kenapa kita tolak? Tanya pula sir ni tadi kata ya. Sebab dia dah auto ke knot, jadi kita tolak lah sikit. Okey, betul lah tu. Sini saya bagi bersih sikit Okey. Senang cerita, ni bumbung kita. Kita dah ada bumbung dah. Ada bumbung Bumbung ni sebenarnya ada. Bumbung ni memang dah ada 3.5. Okey, ini knots, ini south, senang cerita. Okey. Okey, kita ada modul. Kita letak atas ni lah tak? Ni last kali jawapan terakhir ni. Ending dia kan. Okey. So, kita kira tadi T angle lah. Kita dah kira selesai dah. Beta tadi kita dah tahu dah. Kita kena kira 23.1. Ini. Jadi, 23.1 ni adalah total sini. Betul? So, kita bawa atas bumbung. So, daripada bumbung tu, angle kita nak pakai protector ikutlah. Pakai protector lah kot Pakai protector senang daripada surface tu. Then, yang selebih ni lah. So, biasa lah. Yang dalam ni adalah 19.6 lah. Kan? 19.6 campur 3.5 dapat 23.1. Facing stay sama. Facing to the knots juga lah. Maksudnya jawapan last tu base beta. Base beta adalah 19.8 degree facing knots juga. Okey. Kita lihat. Okey. Pasal nak facing knot. Ni. Bila kita lukis, saya nak confirm balik gambar ni saya ulang balik. So ni kosong. So kita kat sini kan. Kan matahari kat atas kan. Matahari kat sini. Ni mataharinya. Sebab tu macam mana logik pun kita tetap kena facing ke atas. Facing to the knots. So betul kan sama kita memang facing knot. Macam mana facing knot. Cumanya bumbung dia dah ada. Dia dah tolong kita 3.5. So kita tambah je lah yang lebih tu. So macam mana nak kira yang lebih tu? So 23.1 tu total yang kita kira. Memang T angle yang wajib perlu. Then dah ada bumbung 3.5 tolak dapatlah 19.8. Inilah jawapan terakhir. Yang ni boleh pergi sampai 8 markah termasuk drawing. Any drawing relevant. Any relevant drawing lah. Okay. Ada soalan? Any question? No, sir. Ya. Tanya Jihan. Jihan faham Jihan? Okay. Faham sir. Yang lukis tu kan, lukis bulat tu je kan markah dia kan. Okay. Saya nak lukis tu. Okey lah soalan tanya tu. Memang saya nak tunjuk pun. Tips dah. Lukisan paling betul Lukisan paling betul. Alamak, tak ada ruang dah. Mana nak conteng? Ini dah lain. Tak ada ruang dah. Saya lukis kat atas ni Ini kalau ikut markah saya tak tahulah awak punya markah lain ke kan. Kalau saya lah kan. Okey. Sekali yang kena ada mula-mula kan kosong. Confirm lah. Kita kena ada kosong. Okey. Ada kosong kita.
ada apa nama tu, equator. And then north, ada north dia. North dan south dia. Tapi ni tak cantik lah. Sekejap Okay, north and south boleh lah. Panjang sikit lah, boleh tak? Panjang sikit. Tak cantik. Okay. Lepas tu kita lukis kita punya position. Ni. Sini lah kan? Betul? Lebih kurang lah. Tak apalah, tak balance pun tak apalah. Yang penting betul tulis 0.35 sini. Lepas tu matahari. Matahari sama 23.45 kan? North. Okay. Boleh lah lebih kurang sekitar sini lah Sekitar sini. 23.45. Dan awak lukis dah matahari sini. Matahari. Okay. Lepas tu ni apa dia? Ni boleh lah lukis. Wait a sec. Ni. Dua. Faham tak? Kiranya yang ni, so dia tak balance dia punya ni. 3.5. Yang ini, so dia tak balance dia punya komposisi. 19.8. Lepas tu buat macam ni. Okay. Lukisan macam ni. Yang ni kalau per 2, biasa 2 markah lah. Saya ada setengah, ada lah. Itu saya punya tu ada lah. Ini setengah, ini setengah, ini setengah. Saya ada macam tu. Cuma ini kalau dapat, biasa 2 markah lah. Macam ni, saya nak lukisan macam ni. Oops, sorry. Ini kira tips full mark dia lah. Jangan tinggal kita punya paling penting tu yang T-angle kita punya location tu dengan yang T-angle tu berapa. T-angle kena ada location kita berapa, location matahari. Minimum requirement lah. Sini drawing dia. Ada soalan? Hui, senyap tegus weh. Takut. Tak ada sir. Okay boleh Okay, last ni untuk awak buat latihan. Boleh snap gambar kot? Snap gambar. Boleh tak satu snap gambar letak dalam grup WhatsApp? Alright sir. Okay. Any question? Ini ada question. Ni boleh try dekat rumah lah. Minggu depan saya tanya apa jawapan dia. Ini ada question? Bila lama? Tak ada sir. Nanti saya terus buat. Okay. Minggu depan dah 1 hari bulan Ya sir. Betul sir. Aku tak fikir lagi hybrid macam mana. Tak buat lagi benda. Nanti saya akan maklumkan dari masa ke semasa. Baik sir. Okay sir, baik. Ataupun saya belah dalam grup saya kot, grup A. Apa nak maksud grup A tu. Tapi saya nak kena confirmkan balik nanti. Okay, apa nanti saya update. Alright. Boleh siapa ambil gambar letak dalam grup WhatsApp atau dah letak dah? Boleh tak siapa ambil gambar lepas tu letak dalam grup WhatsApp? Okay. Dah. Thank you. Terima kasih. Okay, kalau tak ada apa-apa, thank you. We meet again next week. Okay, any update WhatsApp. Okay, thank you. Thank you Okay, so much. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.